Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap murid-murid tahun 6 semua sihat. Setelah lama kita bercuti, sekarang ni kita terpaksa menjalankan PDPR daripada rumah ya, memandangkan keadaan negara kita sekarang. So, untuk kelas pertama ni cikgu nak perkenalkan kepada awak iaitu kemahiran proses sains. Kita belajar kemahiran proses sains. Okey, kat bawah slide bawah ni awak boleh tengok ada 12 kemahiran proses sains yang perlu kita pelajari. Untuk kelas pertama ni cikgu tak ajar 12, mungkin cikgu ajar hanya beberapa sahaja secara lebih detail. Untuk pengenalan, cikgu perkenalkan kemahiran proses sains yang perlu kita belajar ada 12, iaitu pertama, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, mengguna perhubungan dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan akhir sekali mengeksperimen. Okey, apabila awak tengok slide di bawah tu adalah kemahiran proses sains yang pertama cikgu nak terangkan, iaitu kemahiran proses sains memerhati. Apakah yang dikatakan dengan kemahiran proses sains memerhati? Itu kemahiran proses sains memerhati ialah proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua deria. Cikgu tekankan sebahagian atau semua deria. Okey, cikgu pasti setelah lama awak bercuti, mesti awak lupa kan apa deria-deria yang ada pada kita. Okey, cikgu ingatkan semula, iaitu deria yang ada pada kita itu ada 5, iaitu deria penglihatan, deria bau, deria pendengaran, deria rasa dan akhir sekali deria sentuh. Okey, awak tengok gambar deria sentuh tu kebanyakan gambar-gambar yang diberi adalah gambar tangan. So, deria sentuhan tu adalah bukan tangan ya, sebenarnya kulit. Kat bahagian tangan ada kulit dan adalah mudah untuk kita merasa apabila kita menyentuh apabila kita menggunakan tangan. Betul tak? So, organ bagi deria sentuhan adalah kulit. Okey, kat situ cikgu ada tunjukkan deria-deria dan juga organ-organ deria. So, awak kena tahu bezakan deria tu apa dan organ tu apa. Contoh deria penglihatan, organ dia adalah mata. Okay, di sini cikgu nyatakan ada 5 deria yang ada pada kita. Kita menggunakan kelima-lima deria ni untuk mengumpul sesuatu maklumat. Itu yang dikatakan memerhati, menggunakan sebahagian atau semua deria yang kita ada. Okey, cikgu bagi contoh kat bawah ni. Okey, bolehkah awak berikan maklumat mengenai sebiji durian? Maklumat mengenai sebiji durian. Macam mana awak nak dapat maklumat mengenai sebiji durian tu? Dengan menggunakan organ deria yang kita ada, kita dapat kumpul maklumat mengenai sebiji durian. Okey, kat sini cikgu dapat dengan menggunakan proses kemahiran proses yang memerhati, iaitu dengan menggunakan organ deria yang kita ada, cikgu dapat mengumpul maklumat mengenai sebiji durian. Iaitu apabila kita guna deria rasa, kita dapat tahu durian tu adalah mempunyai rasa yang manis. Okey, apabila kita menggunakan deria bau kita, iaitu hidung, kita dapat tahu bahawa durian itu adalah berbau. Okey, apabila kita guna deria penglihatan, kita dapati bahawa durian itu adalah kulitnya berwarna hijau dan isi dia adalah berwarna kuning. Kemudian bila awak gunakan deria sentuhan, iaitu kulit awak dapati bahawa durian itu berduri. Okey, kemudian akhir sekali kita menggunakan
telinga, iaitu deria penglihatan, pendengaran, awak dapati bahawa durian tu tak ada bunyi. Semua tu adalah manis, berbau, kulit hijau, isi kuning, berduri dan tiada bunyi. Itu semua adalah maklumat mengenai sebiji durian. Itu yang dikatakan dengan kemahiran proses memerhati, mengumpul maklumat menggunakan organ deria. Okey, kat sini cikgu nak terangkan sikit kemahiran proses saya memerhati tadi. Sekiranya ada soalan pemerhatian, berikan pemerhatian bagi gambar raja di bawah. Tu yang awak boleh gunakan. Cikgu nak tekankan, apabila menjawab soalan pemerhatian, awak mestilah menekankan perkataan berbanding. Menggunakan perkataan berbanding dan kita tekankan perkataan lebih ataupun kurang. Okey, bagi gambar di bawah, cikgu nak bezakan, cikgu nak buat pemerhatian, cikgu perhatikan mengenai 3 perkara, iaitu cikgu tengok anak pokok, ketinggian anak pokok, kemudian daun pokok, kemudian cikgu tengok batang dia. Kat situ cikgu buatlah pemerhatian. Cikgu menggunakan perkataan berbanding dan perkataan lebih ataupun kurang. Okey, contoh, apakah pemerhatian yang pertama cikgu dapati ialah anak pokok R lebih tinggi berbanding anak pokok P. Itu pemerhatian kita yang pertama. Kita gunakan perkataan berbanding. Kedua, anak pokok R lebih besar berbanding anak pokok P. Kita tekankan perkataan berbanding dalam membuat pemerhatian ya. Ketiga, batang anak pokok R lebih besar berbanding batang anak pokok P. Menggunakan perkataan berbanding. Okey, kemahiran proses sains yang kedua cikgu nak tekankan kat sini ialah kemahiran proses sains mengelas. Apakah yang dikatakan dengan kemahiran proses sains mengelas? Kemahiran KPS mengelas. Mengelas ialah kemahiran mengasingkan dan mengumpulkan ciri sepunya dan berbeza yang dikenal pasti. Sepunya tu maksudnya ciri yang serupa, yang sama. Okey, sebagai contoh latihan kat bawah. Cikgu beri haiwan-haiwan, beberapa jenis haiwan kat bawah. Kemudian cikgu suruh kelaskan haiwan tu. Awak kelaskan haiwan tu mengikut litupan badan dia. Awak boleh kelaskan haiwan tu mengikut pengkelasan dia, iaitu haiwan yang mempunyai litupan badan dia berbulu, haiwan yang mempunyai litupan badan bulu pelepah, haiwan yang mempunyai litupan badan bercengkerang, dan akhir sekali haiwan yang mempunyai sisik. So kita boleh kelaskan dia mengikut ciri sepunya yang dipunyai oleh haiwan-haiwan tersebut. Ini yang dikatakan kemahiran proses sains mengelas. Okey, adik-adik, kat sini cikgu nak terangkan yang ketiga, iaitu kemahiran proses sains meramal. Apakah yang dikatakan dengan kemahiran proses sains meramal? Iaitu membuat jangkaan tentang apa yang akan diperhatikan di masa hadapan. Awak membuat jangkaan, iaitu berasaskan kepada pemerhatian dan juga inference. Itu yang dikatakan kemahiran proses sains meramal. Okey, awak boleh tengok dekat slide yang cikgu beri tu. Cikgu harap slide itu dapat membantu. Bila awak tengok pada kemahiran proses sains meramal ialah membuat jangkaan awal ataupun ramalan tentang sesuatu. Okey, tengok pada kolom anak kucing tu ya. Tengok sini. Okey, selepas 2 minggu, sila ramalkan apa yang berlaku kepada kucing tersebut. Iaitu saiz semakin membesar. Kemungkinan kucing tu saiznya semakin membesar. Kedua,
Jika tidak diberi makan, apa yang akan berlaku pada kucing tersebut? Kemudian kucing tersebut kemungkinan akan boleh mati. Okey, ketiga, kucing tu apabila kucing tu mengiau atau dia membuat bising, apa tandanya? Kita ramalkan apa sebenarnya? Kemungkinan kucing tu lapar. Tu yang dikatakan ramalan. Ramalan ni mestilah benda yang logik mengikut akal ya. Okey, tengok keempat. Jika berjumpa dengan kucing lain, apa kita ramalkan? Apa yang berlaku? Kemungkinan kucing-kucing tu akan bergaduh. Betul tak? Mungkin dia akan bergaduh dengan kucing lain. Itu yang dikatakan proses kemahiran proses sains meramal. Menjangkakan sesuatu apa yang akan berlaku dan mestilah benda tu logik. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan mengenai kemahiran proses sains membuat inferen. Apa yang dikatakan membuat inferen? Kemahiran proses sains membuat inferen ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul atau tidak betul untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian. Kita buat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul. Okey, tengok kat situ contohnya. Okey, Ali tidak ke sekolah. Kenapa dia tidak ke sekolah? Kita beri inferen kenapa? Kerana demam. Kedua, suhu Ali meningkat kerana badannya panas. Contoh, badannya panas dan demam. Okey, contoh, Ali demam kerana dijangkiti oleh virus. Itu contoh inferen dia. Kenapa dia demam? Okey, keempat, tuala basah diletakkan di kepala Ali kerana untuk mengurangkan suhu badannya. Iaitu inferen ni lah membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin betul ataupun tidak betul. Okey, sekarang seterusnya cikgu nak terangkan mengenai kemahiran proses sains berkomunikasi. Okey, apakah yang dikatakan dengan kemahiran proses sains berkomunikasi? Iaitu kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik. So kita nak memberi penerangan tentang sesuatu. Contohnya cikgu nak terangkan bahagian-bahagian ikan. Macam mana cikgu nak bagi tahu bahagian-bahagian ikan tu, yang mana satu ekor, yang mana satu mata, yang mana satu sirip, yang mana satu sisik. So saya nak beritahu dengan saya memberi rajah, contohnya gambar ikan, kemudian saya labelkan. Itu adalah cara saya untuk menerangkan. Saya nak menerangkan maklumat, atau saya nak menerangkan bahagian-bahagian ikan kepada murid-murid dengan menggunakan gambar rajah. Okey, berkomunikasi kita boleh menggunakan beberapa cara. Tengok kat bawah tu, seperti jadual, graf, rajah, model dan sebagainya. Okey, mungkin awak nak bagi tahu. Okey, bagaimana rupanya seekor zirafah? Kita pun ambil lah patung zirafah. Gini rupanya, tu sebagai model. Patung zirafah tu sebagai model. Ini ialah zirafah. Mungkin ada murid yang tak kenal zirafah. Saya gunakan model untuk nak beritahu murid, nak terang kepada murid bahawa ini adalah seekor zirafah. Okey. Okey, akhir sekali kemahiran proses yang cikgu nak terang kepada awak ialah mengukur menggunakan nombor. Okey, apa yang dikatakan dengan kemahiran proses sains mengukur menggunakan nombor? Iaitu kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai seperti pembaris dan sebagainya. Okey, contoh aktiviti ialah saya suruh awak mengukur panjang objek di dalam kelas awak. Contoh objek tu seperti panjang meja, ketinggian kerusi, panjang papan hitam, ketebalan buku. Semua tu dia melibatkan nombor dan juga pengukuran alat piawai. Itu yang dikatakan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Okey.
Okey, sebelum cikgu berakhirkan kelas cikgu nak awak cuba membuat latihan yang cikgu berikan yang akhir sekali ni. Sesuaikan kemahiran proses sains dengan situasi yang diberi. Saya rasa semua anak murid cikgu dah pandai, dah boleh kenal pasti yang mana satu kemahiran proses sains, yang mana satu penyataan sesuai dengan KPS yang telah kita belajar tadi. Okey anak murid, selamat mencuba. Cikgu harap awak boleh salin latihan yang terakhir ni sekali ke dalam buku awak, atau sekurang-kurangnya awak cuba latihan yang diberi ini, cuba jawab sehingga awak dapat jawapan yang betul. Contohnya cikgu bagi gambar yang pertama tu. Apa tu? Kemahiran proses sains apa tu? Iaitu kita gunakan organ penglihatan kita. Iaitu pandai. Kemahiran proses sains memerhati. Yang kedua, tengok. Pokok jagung mempunyai bunga dan buah, daunnya berurat selari. Apakah kemahiran proses sains tu? Yang ketiga, Ali tidak ke sekolah kerana demam. Kerana ada sebab. Apa dia kemahiran proses sains apa tu? Membuat inference. Betul tak? Okey, yang keempat, tengok anak kucing, apa yang berlaku? Tu apa dia? Kemahiran proses sains meramal. Okey, pokok jagung. Pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Daunnya berurat selari. Mempunyai batang tidak berkayu. Pokok jagung berakar serabut. Ia hidup di darat. Itu semua kita nak nyatakan apa dia pokok jagung tu. Itu kat mana? Berkomunikasi. Okey, tengok kotak nombor 4 tu. Semakin bertambah bilangan ikan, semakin cepat ikan mati selepas 2 hari. Tu apa tu? Kemahiran apa tu? Ini adalah contoh kemahiran membuat hipotesis. Jika bertambah bilangan ikan, maka selepas 2 hari ikan cepat mati. Itu adalah kemahiran proses sains membuat hipotesis. Okey, selamat mencuba anak murid. Bye. Assalamualaikum.